Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada anda semua. Jadi insyaAllah pada malam yang berbahagia ini iaitu malam Jumaat, Alhamdulillah, insyaAllah dapatlah saya melontarkan pandangan ataupun melontarkan idea ataupun berkongsi yang mana anda bebas untuk menerima, anda bebas untuk menolak kerana siapalah saya. Jadi perkongsian ini sekadar orang kata apa, pandangan saya yang saya rasakan, yang saya rasa nak cakap, nak ucap, iaitu berkenaan tentang bahagia. Bahagia yang ditipu. Tuan-tuan dan puan sekalian, hari ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok siapa-siapa saja, malah diri kita sendiri, tak kira diri kita sendiri, sangat berbeza dengan 10 tahun lepas. Tak 10 tahun lepas lah, lebih kurang dalam 7 ke 8 tahun lepas, 7 tahun lepas, 6 tahun lepas. Berbeza. Maksudnya sebelum ni, kalau kita nak buat sesuatu perkara ataupun nak menyelesaikan sesuatu masalah ataupun nak menyelesaikan sesuatu perkara, kita kena keluar rumah. Kita nak beli barang, kita tunggu je kat rumah sampai kering lah barang tak dapat. Kita kena keluar, kena keluar. Ataupun kita nak pergi bayar duit, kita nak pergi bayar duit, kita tunggu je kat rumah. Takkan dapat duit tu tiba-tiba masuk dalam akaun, takkan dapat. Kita kena keluar, pergi bank, keluar duit, deposit, bagi resit. Kan, maksudnya kita kena keluar rumah, kita kena keluar, buka pintu, sarung kaki, kena naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta ke, kita kena keluar. Nak jumpa kawan, kita kena keluar jumpa kawan. Semuanya perlu dilaksanakan secara berdepan dulu. Paling tidak pun mungkin kita boleh hantar surat ke, hantar fax, mungkin boleh teks, hantar teks sikit kan, mesej. Tapi teks mesej tu pun tak cukup. Jadi kita kena keluar, kita kena, sebab sekarang tu teks baca ayat je kan, tak cukup. Kita kena keluar juga, kena bincang dan sebagainya. Tetapi sekarang tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak perlu buat semua tu. Kita duduk dalam rumah sahaja ataupun duduk dalam bilik sahaja, kita dah boleh selesaikan semua masalah tadi tu. Nak beli apa? Beli sayur, nak beli ikan salmon fresh, kononnya lah fresh, tak tahulah kan. Nak beli apa lagi? Nak beli barang-barang yang elektronik lagi lah. Barang sayur, benda semua tu pun boleh. Apatah lagi masakan panas pun boleh, tak panas boleh pulang balik. Apa sajalah. Transfer duit lagi kacang, tekan sikit je, approval, tengok scan muka kita dah approve. Scan pakai jari pun dah approve. Jadi semua sangat mudah, sangat memudahkan. Bukannya saya nak cakap benda ni bukan nak menidakkan teknologi ke apa ke dan sebagainya, tidak. Tapi nak kita lihat daripada sudut yang lain, sudut yang lain, supaya kita tidak keterlaluan dalam sesuatu perkara. Itu yang kata bahagia ditipu tu. Supaya pandangan saya ni saya lontarkan, bukan kata semestinya betul, anda berhak untuk menerima, anda berhak untuk menolak dan sebagainya. Itu yang saya kata bahagia, sebab kita rasakan seolah-olah itu semua dapat menyelesaikan masalah hati kita untuk kita bahagia.
Kalau kita bercakap dalam konteks agama pula, tentunya kebahagiaan itu tentunya adalah bila mana kita jaga hubungan Allah, kita jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semestinya wajib. Itu kita tak boleh lawan. Itu baik ada handphone, zaman tak ada handphone, itu nombor satu. Ini kita nak cakap bab leka ni, bab keterlaluan. Bukannya saya nak menyalahkan bila kita guna, saya pun guna juga, bila kita guna phone untuk teknologi, bila kita gunakan teknologi lah secara umum ni kan. Sebab kadang-kadang orang tak guna phone, orang guna komputer, orang guna tablet, orang guna smart TV dan sebagainya. Bukan saya nak mengata benda-benda semua tak penting. Maksudnya nak guna pesanan apalah semua yang ada kat luar tu kan, yang memudahkan kita dapat satu perkara yang kita nak, atau menyelesaikan satu perkara. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, bukankah bila kita keterlaluan duduk di rumah sahaja duduk di rumah saja, menyebabkan diri kita ini seolah-olah macam robot. Kita kurang hubungan kita dengan dunia luar, kurang interaction dengan sesama manusia, kita kurang berinteraksi dengan alam. Kita pun bila kita berhadapan dengan dunia teknologi semata-mata, gadget semata-mata, maka kalau kita keterlaluan, maka kita akan seolah macam robot, tidak attach dengan perkara-perkara ataupun sesuatu yang sifat alami, pokok-pokok, haiwan, semualah. Yang mana, kenapa kalau kita tanya orang-orang dulu, zaman, mungkin dia hidup zaman 50-an, 60-an, 70-an, yang masih hidup sampai sekarang, kita tanya dia, zaman mana yang lebih best? Sekarang contoh kita nenek sekarang nak apa je boleh hantar depan rumah. Nak buka tengok cerita apa pun, satu kali klik je dah boleh dah tengok. Mana tak klik, cakap pun dah boleh keluar dah apa yang kita nak. Dahsyat sekarang kan. Kita cakap je dekat phone kita, dia boleh terus dia akan siapkan task kita tu. Saya tanya nenek kan, dia kata sebenarnya macam mana susah pun zaman dulu, tapi seronoknya dulu lagi daripada sekarang. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan sekalian? Kita ni manusia ni, walaupun segala teknologi yang ada ni dapat menyelesaikan masalah kita dengan cepat, tetapi kalau kita keterlaluan dalam menggunakan teknologi ni tanpa kita mengambil berat bagaimana hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan manusia, maka sebenarnya hati kita jauh sebenarnya kebahagiaan kita tu tertipu. Sebab tentunya mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kita, jadikan alam ini untuk kita berinteraksi dengan alam ini. Tapi kalau kita dah duduk menghadap handphone je, tak keluar bilik, tak keluar rumah berhari-hari, disebabkan kelekaan kita itu sudah diletakkan kepada phone. Kalau orang dulu kelekaan dia terletak pada alam semula jadi ni. Tak laut, hutan, tak hutan, apa macam-macam lah, sungai lah, kat darat pun boleh. Jadi kita tengok macam mana dunia kita sekarang ini. Adakah ini yang kita nak? Kebahagiaan ini macam ni yang kita nak? Mungkin ada di kalangan anda yang berpihak kepada inilah dunia yang kita nak, mudah itu ni. Tak apa, itu pandangan anda, itu anda berhak untuk memilih respons begitu. Tapi mungkin ada di kalangan yang rasa macam aku rasa betul lah, sekarang ni zaman dah terlebih-lebih guna teknologi lah. Terlebih itu sampai kita tidak ceburkan diri kita dengan dunia luar. Kalau kita tengok banyak sekarang news anak-anak yang main game sampai
tak keluar rumah, berhari-hari tak makan, tak makan dan sebagainya. Ya Allah, ni baru ni zaman sekarang ni baru nak jumpa teknologi ni. Bayangkan lagi 10 tahun lagi, lagi 20 tahun lagi. Sebab tu saya bercakap ni, supaya ada kesedaran yang terbentuk. Apa yang kesedaran yang saya ada ni dapat membentuk ataupun menambah lagi kesedaran anda yang berpihak yang sebelah sini tadi. Yang sebelah sana tadi mungkin dia rasa macam inilah teknologi, inilah kehidupan yang kita nak, memudahkan. Yang bagi seorang lagi tu, bagi yang sebelah sini pula menganggap bahawa kita sekarang ni sudah terlebih dalam teknologi. Bukan bermakna kita menidakkan teknologi, tidak. Tetapi melebih-lebih itu sampai kita melupakan dunia luar. Dunia luar tu sesuatu yang perlu kita pegang, sesuatu yang kita perlu belai, sesuatu yang perlu kita lihat dan mengambil iktibar terhadapnya, sesuatu yang perlu kita lihat sampai terbit iman dalam diri kita. Jadi benda-benda perkara-perkara ni yang sangat kurang sekarang ni, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita. Yang saya rasa dia tanggungjawab saya, sebab saya ada platform ini, dan anda jika anda rasa ada tanggungjawab anda bercakap di platform anda. Terangkan kepada orang ramai bahawa kita jangan terlalu berlebihan kepada teknologi sampai kita tidak menghiraukan dunia luar, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan alam dan sebagainya. Kalau orang dulu kita tengok seronok, anak-anak dia semua dia ajar untuk manfaatkan kat mana yang dia duduk. Kalau dia duduk di pantai, dia akan ajar anak dia menangkap ikan, mengutip hasil laut dan sebagainya. Jadi kelekaannya di situ. Kalau orang yang duduk di hutan pula, dia akan ajar anak dia berburu, mengutip hasil hutan, makan hasil hutan, manfaatkan hasil hutan dan sebagainya. Jadi kalau orang yang duduk tak ada di hutan dan juga di laut, mungkin di sungai, dia tangkap hasil sungai, manfaatkan sungai punya mungkin pengangkutan ke dan sebagainya, cipta sampan, buat pengangkutan sampan dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dulu-dulu punya style, Masya Allah, sangat best, sangat menenangkan kita, kerana kita direct tu ciptaan Allah SWT. Direct tu ciptaan Allah SWT. Sebab tu perkara-perkara seperti ni, walaupun kita nampak seperti remeh ataupun tak nampak apa, tapi sebenarnya bagi saya, bila saya bercakap, anda bercakap, InsyaAllah dia akan beri kesan sikit-sikit. InsyaAllah, saya percaya. Walaupun tak beri kesan banyak, tak apa. Kita bukan nak terus ubah, terus semua orang lupakan teknologi tak sebagainya. Tak. Kita nak semua orang kalau boleh manfaatkan teknologi yang ada, kita nak tinggalkan, tapi tidak lupakan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Itu perlu ada interaksi dengan manusia, interaksi dengan alam dan sebagainya. Sebab mana tahu nanti kalau dah zaman ni kan, mana tahu kita dah terpaksa guna internet, dah tarik je tuan-tuan, habis dunia kita ni, habis. Kat mana, apa lagi pusat perniagaan sekarang ni yang tak guna internet? Malah yang tak guna internet nak guna internet. Bukan kata tak boleh guna internet, maksudnya kalau di akhir zaman nanti, mana tahu internet ni dicabut, pasti kita akan terpaksa hidup macam zaman dulu. Dan time tu baru nak belajar itu, belajar ini, maka dah terlambat. Dah terlambat. Jadi bukannya kita nak minta kembali ke zaman itu, tidak. Tetapi kalau saya tak cakap begitu, bagaimana anda nak sedar kan? Bagaimana kita nak tersedar? Jadi balance kan antara teknologi dan juga kehidupan alami. Balance kan supaya kita tidak terlalu lebih sangat sampai kita tak faham teknologi sampai tak guna, tak boleh juga.
Dan jangan kita terlalu sangat teknologi sampai kita tak manfaatkan alam semula jadi yang kita ada, manusia, hubungan kemanusiaan dan sebagainya. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah pandangan saya. Yang tak seberapa ni, saya harap agar dapatlah menjentik kesedaran, menambah lagi kesedaran dalam diri saya dan menjentik kesedaran dalam diri anda untuk bercakap lagi tentang mungkin anda ada anak, ataupun kalau anda tak ada anak, ada adik-adik, anda boleh tegur anak anda boleh tegur adik anda boleh tegur jiran anda boleh tegur anak murid anda, yang mana kalau anda lihat tidak begitu balance kehidupan dia, kan? Jadi itulah, insyaAllah semoga perkongsian dapat memberi insyaAllah satu kebaikan untuk kita semua, untuk manfaatkan kehidupan kita yang singkat ini, yang tak seberapa ini, supaya daripada kita jadi yang biasa-biasa, supaya kita jadi orang yang lebih baik. Nak jadi luar biasa sangat pun kita bukan Superman, kita bukan Batman. Yang penting kita target tak perlu jauh-jauh, kita target yang lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.